Ancaman paling besar untuk kita sekarang, sistem pendidikan yang disediakan oleh negara ini mungkin tak relevan. Merugikan, satu adalah masa anak kita belajar, yang kedua adalah merugikan hutang kita. Akan timbul apa yang dipanggil sebagai kerugian. Ini kita kena terima. Pendidikan ni, kalau dulu orang sebut ilmu. Ilmu dah lama kita tak brainwash, kita tak mau kaji. Bila sebut ilmu je kita kata hormati. Ini ilmu. Menjadikan kita taksub dan membiarkan universiti mengendalikan sendiri konsep keilmuan dia. Tapi sekarang kita kena ingat, universiti yang berada dalam budaya totok dan enggan menerima perubahan industri mungkin memangsakan anak kita dengan ilmu yang tak relevan dan kemudian menjadikan anak kita lulusan dalam bidang yang tidak diperlukan oleh industri dan seterusnya penghutang kepada PTPTN untuk tujuan ilmu yang tak relevan. Kita dah sampai peringkat kena kritis demikian apabila kita berfikir. Kita tak boleh lagi biar sistem yang ada sekarang. UPU pun kita kena analisis balik. Hantar, kemudian data random baca. Orang yang mohon dalam bidang ni dihantar dalam bidang yang lain. Akhirnya ramai orang menyertai sesuatu bidang pendidikan. Bukan kerana keperluan. Kerana sistem tu. Dan sistem ni kita dah amalkan berpuluh tahun. Dan dalam berpuluh tahun, sejak 20 tahun lepas, sistem ni telah menghasilkan result yang salah. Di mana satu talent belajar bidang yang dia tak minat. Bila dia keluar, dia mengalami gangguan di mana kecenderungan dia bukan pada pendidikan yang dia belajar. Kemudian pendidikan yang diajar pula tak custom made relevan dengan industri. Kerana universiti ada prinsip. Kami ajar teori je Cik Zainal. Kan hari itu ada seorang pensyarah masuk. Oh, mengamuk-ngamuk dia menyindir saya dalam komen. Bahawa tanggungjawab universiti adalah menyediakan teori. Teori pala bana apa di bawah universiti sekarang. Dia dipanggil sebagai shooting, pemuat permintaan industri. Buat apa pelajar kita berhutang dengan ilmu yang kemudian dia tak boleh pakai dalam bidang pekerjaan dan kemudian dia buat kerja dengan kemahiran yang tak ada sangkut paut dengan ilmu, kemudian dia kena bayar hutang ilmu yang sebenarnya tidak relevan dengan perjalanan kerjaya dia. Dan semua perkara ni kalau Malaysia tak bincangkannya secara kritis, kita tak bincangkannya secara tersusun dan berstruktur, kita akan alami lebih ramai banyak siswa dah menganggur. Dan kita akan terus ada masalah politeknik. Saya sentiasa mengkritik politeknik dengan membuat kenyataan yang mengelirukan rakyat Malaysia. Dengan mengatakan lulusan politeknik Malaysia 90% dapat kerja. Tanpa menyatakan dengan jujur, 90% yang dapat kerja tu sebenarnya peratusan yang bekerja dalam bidang kelulusan mereka amat rendah. Yang lain tu tak boleh, dia pergi kerja. Kalaulah dia keluar dengan kelulusan dia sebagai kewangan, lepas tu macam saya kata pergi buat survey tu, mereka bekerja sebagai buat aiskrim, Baskin Robbins. Mereka bekerja sebagai driver food Grab. Mereka bekerja sebagai event management yang gaji dia berasaskan gaji hari. Tak ada kena-mengena dengan bidang kewangan yang mereka pelajari. Itu bukan cara kita nak mengatakan bahawa mereka ada demand pekerjaan. Malaysia kena berhenti, saya tak kata menipu. Malaysia kena berhenti daripada membuat kenyataan yang mengelirukan masyarakat. Ini first kita kena baiki dalam sistem pendidikan. Universiti jangan sesekali boleh bawa mislead. Mislead ni dalam istilah yang lain buat orang salah faham. Kemungkinan di belakangnya apa yang dipanggil pembohongan. Di mana kita nak juga orang belajar benda yang sama, maka kita kata 90% lulusan dapat kerja. Tapi waktu yang sama kita kata permohonan untuk masuk ke sekolah-sekolah politek, ke institut kemahiran jatuh dengan merudum. Kita terus berbohong dan memberi maklumat yang salah pada masyarakat. Kemudian waktu yang sama kita heran kenapa pelajar tak mau menyambung pendidikan dalam bidang diploma. Jawapannya senang, kerana pelajar telah melihat rakan-rakan mereka, kakak-kakak mereka ataupun jiran-jiran mereka yang pulang ke dalam pasaran kerja tak mendapat pekerjaan setelah mendapat kelulusan daripada politek ataupun diploma. Kemudian hidup sebagai penganggur. Kemudian kembali bekerja dalam bidang yang lulusan SPM. Ini semua kalau kita tak bincangkan. Dan pihak macam politeknik tak mau terima hakikat ni dan terus hidup dengan budaya apa yang dipanggil ahli akademik, tenaga pengajar. Kalau universiti tak mau terima budaya ni, intelektual masih lagi hidup dengan sombong akademia, dia mengatakan kami ajar teori. Hancur negara ni. Tempo dan juga nada suara saya akan semakin keras dan semakin keras kerana saya melihat akibatnya akan menakutkan. Banyak kali tuan-tuan, saya bukan peramal, saya seorang yang melihat fakta, menggunakan 25 tahun pengalaman saya dan kemudian melihat bagaimana fakta dan pengalaman ini memberikan saya view tentang masa depan. Dan saya melahirkan kebimbangan saya, katalah mentaliti orang yang hidup dalam budaya selesa. Ahli akademik nak hidup dalam budaya selesa kerana itu ilmu dia.
Dia tak peduli apa berlaku dekat industri. Yang dia peduli adalah dia kekal dalam bidang pendidikan. Bila dia nak dapat dia punya profesor madya, bila dia akan dapat profesor penuh, bila dia nak dapat profesor emeritus. Bila universiti itu, bila universiti ini. Kalau semua tenaga pengajar dan kumpulan profesional yang ada di universiti memikirkan tentang kesombongan dia untuk kekal dalam dunia ilmu dia, kita akan membunuh lebih banyak anak-anak kita yang kemudian yang mendapat ilmu yang tak relevan dengan keperluan pekerjaan. Mereka berhutang pada satu pendidikan yang sebenarnya pendidikan tersebut tak langsung menjamin mereka dengan pekerjaan. Sebab tu saya kata nada saya hari ini ikhlas, saya tak boleh cakap dalam low note. Kerana kalau kita biar benda ni berterusan tuan-tuan, anak-anak kita akan hidup dalam kemusnahan kerana institusi pendidikan tinggi tak mau berubah.